Macam mana nak jawab kalau ada orang kata, kan dalam Al-Quran suruh tanya ahli zikir kalau tak tahu. Jadi mereka kata, mereka kata perkara berkaitan tasawuf, tanya orang tasawuf. Tak boleh tanya ahli kalam atau ahli fiqh sebab mereka tak faham. Baik, terima kasih. Pertama sekali ayat tersebut, okay, adalah berkenaan dengan orang-orang zaman Rasulullah SAW yang meragui kenabian Nabi SAW dan yang meragui mesej-mesej yang sampai kepada Rasulullah, yang meragui kebenaran yang datang daripada wahyu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kan, kalau kamu tak tahu, kalau kamu tak pasti, kan, kalau kamu tak tahu, kalau kamu tidak pasti berkenaan dengan dakwaan Muhammad ini, kan, tanyalah uh, ulama-ulama di kalangan golongan Kristian, golongan Yahudi yang ingat, yang tahu cerita ni. Yang tahu cerita bahawa Tuhan akan utuskan Nabi akhir zaman. Tanya mereka, ada tak cerita ni? Tanya mereka, ada tak kisah tentang Musa? Ada tak orang yang bernama Isa? Ada tak Tuhan hantar Nabi-Nabi sebelum ni mengingatkan manusia tentang Tauhid? Itu cerita dia. Cerita dia adalah, kalau tak tahu, tanya orang yang tahulah. Tapi macam mana kita nak tahu orang A tahu benda A dan orang B tahu benda B? Macam mana kita nak tahu? Okey. Bahagian kedua soalan cahaya harapan adalah, kalau nak tahu bab tasawuf, kita tanya ahli sufi. Kalau nak tanya bab akidah, kita tanya ahli kalam. Kalau nak tanya bab syariat ataupun fiqah, kita tanya ahli fiqah. Ini adalah satu kesalahfahaman yang harus dibetulkan. Di sini saya akan jelaskan. Akidah, fiqh, tasawuf bukanlah tiga cabang ilmu yang berbeza. Yang mana akidah tak boleh cakap tentang tasawuf, tasawuf tak boleh cakap tentang fiqh, fiqh tak boleh cakap tentang akidah. Bukan begitu. Bukan begitu. Ilmu akidah ni, ilmu kalam ni khususnya, kita kata, berbicara tentang akidah Islam. Kalau tidak ada akidah yang betul, yang lurus, fiqh dengan tasawuf tidak ada nilai. Betul tak? Cuba fikirkan. Kalau akidah salah, fiqh dan tasawuf seseorang tidak ada nilai. Kalau awak sembah Tuhan yang salah, fiqh dan tasawuf tidak ada nilai. So kalau seorang ahli fiqh datang dan mendakwa bahawa Tuhan ada dua, okey, dia kata macam tu. Lepas tu dia kata pada awak, oh ini adalah daripada perspektif saya sebagai seorang faqih. Dia kata macam tu. Awak orang akidah tak boleh masuk campur. Tak boleh. Orang akidah kena masuk campur sebab benda tu adalah dakwaan akidah. Dia membuat dakwaan akidah walaupun dia seorang ahli fiqh. Dia seorang ahli fiqh tetapi dia buat dakwaan akidah. Sudah tentu pakar akidah kena masuk dan kata benda ini salah. Benda ini salah. Walaupun kamu seorang faqih, walaupun kamu seorang hebat dalam bidang fiqh, tapi kamu salah dalam akidah, kami akan betulkan. Sama juga ulama fiqh, bila dengar ahli kalam, bila dengar ulama akidah mengarut-ngarut tentang fiqh, ulama fiqh ni boleh tegur, boleh kritik. Dia kata, kamu ni memang pakar akidah, tapi kamu salah dalam bab hukum ni. Dia boleh kritik, dia boleh tegur. Ulama akidah ni tak boleh kata, oh tak, saya hanya bercakap dari perspektif akidah. Tapi dia buat dakwaan hukum. Bila dah cakap tentang hukum, dia dah masuk realm, dia dah masuk dimensi fiqh. Walaupun dia dakwa itu hal akidah. Itu dakwaan yang tidak ada nilai. Saya boleh kata, minum arak halal. Dalam saya ajar akidah ni, saya kata minum arak halal. Memang secara literal, saya maksudkan secara literal. Tak ada berlapik-lapik lagi. Memang secara literal. Boleh tak lepas tu saya dakwa, oh tak, itu hanya kenyataan akidah. Saya tengah ajar akidah. Kan? Sedangkan kenyataan itu adalah kenyataan fiqhi. Dia dah masuk dataran hukum. Awak tak boleh kata, oh ini bercakap tentang akidah. Biarlah dia nak cakap apa. Tak boleh. Hanya kerana saya bercakap tentang akidah, saya boleh bercakap apa-apa saja tentang tasawuf. Saya boleh bercakap apa-apa saja tentang fiqh. Tak boleh. Saya kena ikut manhaj yang betul. Yang disepakati oleh ulama fiqh, yang disepakati oleh ulama tasawuf. Begitulah juga tasawuf. Bila mereka berbicara tentang akhlak, bila mereka berbicara tentang macam mana nak buang riak,
nak buang ujub, nak buang takabur. Macam mana nak rasa bila solat, macam mana nak rasa bila zikir. Itu adalah dakwaan akhlak, itu dakwaan tasawuf, itu dakwaan zauq. Itu orang akidah, orang fake tak masuk campur. Let them be, and we need to hear from you, oh Sufis. But the moment you say, tapi ulama akidah salah dalam bab sekian. Ulama akidah salah dalam la ilaha illallah mereka. Ulama akidah salah dalam tauhid mereka. Tauhid mereka tu tahap rendah, zahir saja. Kami ada tahap tinggi. Kami ada tahap batin. Sembah berhala ni sebenarnya tidaklah salah. Yang salah tu Nabi Nuh yang mengkritik kaum dia, sedangkan kaum dia tu adalah kaum terpuji. Allah puji mereka. Itu dakwaan akidah itu. Ada seseorang datang kata Fir'aun ni sebenarnya mati beriman. Itu dakwaan apa itu? Itu dakwaan akidah. Itu bukan dakwaan tasawuf. Itu dakwaan akidah tentang kepercayaan. Bila cerita bab kepercayaan, ulama akidah kena masuk campur. Wait a minute. Al-Quran jelas-jelas kata ini ijma' ummah. Ijma' ummah Fir'aun mati kafir, kekal dalam neraka. Kamu pula tiba-tiba datang kata Fir'aun ada ma'rifatullah. Kamu pula tiba-tiba datang kata Allah ampunkan Fir'aun. Kamu pula tiba-tiba kata Fir'aun layak kata ana rabbukumul a'la. Tak salah kenyataan itu. Uish, itu dakwaan akidah itu. Itu bukan dakwaan tasawuf lagi. Itu dakwaan akidah. Bila buat dakwaan akidah, you dah masuk dalam riam akidah. Dan ulama akidah ada hak untuk stop your nonsense. Ataupun kalau you cakap benda betul, ulama akidah boleh sokong. Kalau mengarut, kena henti. Kalau ulama akidah bercakap benda merepek tentang tasawuf, kata ulama akidah kata riak ni tak ada masalah. Dan katalah ada ulama akidah yang bengong sikit mungkin dalam bab tasawuf, dia kata riak ni tak ada masalah. Kan? Dosa kecil je. No problem. Kan? Sum'ah, ujub ni semua tak ada masalah. Of course orang tasawuf akan kena masuk campur, kata jangan. Riak ni adalah penyakit yang besar. Kan? Dia boleh membawa kepada kesyirikan. Yeah, it's fine. It's your job. Do it. But when you spur nonsense about akidah, of course ulama akidah kena masuk. So dia bukanlah disiplin ilmu yang terpisah 100%, tidak. Sebab dalam fiqah pun ada akidah juga. Dalam fiqah pun sepatutnya kena ada tasawuf. Dalam tasawuf ada akidah juga. Mana boleh pisahkan tasawuf dengan akidah? Dan dalam akidah pun sepatutnya kena ada tasawuf lah. Nak rasakan keimanan kepada Allah, bukan percaya saja, kita kena rasa. Tapi rasa dengan percaya tak boleh langgar. Bila rasa dengan percaya langgar, di situ ulama akidah akan masuk campur, kata ini salah, ini batil. Ini adalah batil. Saya harap jelas.